Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua Anda yang mengikuti ibadah Raya Gereja DMC Bahasa pada hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya kita terus bersemangat di dalam iman kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah pada hari ini, saya ingin memimpin kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Yesus atas pimpinan rahmat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, sebentar kami ingin memulakan ibadah kami. Kami berdoa Tuhan mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami agar kami dapat berfokus, agar kami dapat duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami setiap gadget, talian internet yang kami gunakan. Tuhan, kiranya Tuhan akan berjalan dengan baik tanpa sebarang gangguan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami yang memerlukan kesegaran pada hari ini akan disegarkan ya Bapa. Yang memerlukan kekuatan Tuhan, Engkau menguatkan kami. Yang memerlukan iman kami didorong pada hari ini Bapa, Engkau melakukannya ya Bapa sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi ya Tuhan ibadah kami pada hari ini. Engkau terus dimuliakan, Engkau terus ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya.
kami ya Tuhan. Engkaulah Raja yang berkuasa ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kudus hadirat
Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Perkara pertama yang ingin kita doakan pada hari ini ialah untuk Malaysia, di mana kita telah mendengar tentang kebenaran untuk menggunakan perkataan Allah. Kita mau berdoa supaya kebenaran dan keadilan terus berlaku dalam sistem perundangan dan kehakiman negara kita, dan kita juga mau berdoa supaya wujud kesefahaman dan keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai umat-Mu ya Tuhan. Khususnya Tuhan di mana kami mendengar bahwa mahkamah telah membenarkan kami untuk mengguna perkataan yang selama ini ya Tuhan menjadi isu dalam negara kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu Bapa, untuk campur tangan-Mu di sepanjang proses ini, pengadilan ini Tuhan berjalan di dalam negara kami. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan agar kebenaran dan keadilan akan terus dilaksanakan di dalam sistem perundangan dan kehakiman negara kami ya Bapa. Agar Tuhan orang-orang yang berada di tempat-tempat ini ya Tuhan, orang-orang yang mentadbir ya Tuhan setiap hal-hal isu-isu seperti ini ya Tuhan, akan terus berani diberikan keberanian untuk melakukan apa yang benar ya Bapa Syurgawi. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapa agar situasi ini tidak akan mendatangkan ataupun menggugat keharmonian di dalam negara kami, tetapi kami mau berdoa agar setiap penduduk rakyat Malaysia akan terus berfikiran dengan rasional, akan terus bersikap positif ya Bapa, dan Tuhan tidak akan menimbulkan kekacauan ataupun membuat hal-hal yang boleh merosakkan, yang ingin mengapi-apikan keadaan ya Bapa. Apapun rencana kuasa kegelapan roh yang tidak baik yang ingin mendatangkan, memecah belahkan keadaan kami melalui hal-hal seperti ini Bapa, kami berdoa, kami menidakkan dan kami menolak ya Bapa segala apapun ya Tuhan yang ingin didatangkan oleh kuasa kegelapan, kuasa jahat ya Bapa di dalam keharmonian negara kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, dan kami ingin Tuhan Engkau terus bekerja memimpin umat-Mu Tuhan di dalam negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perkara doa kedua ialah kita mau berdoa untuk Indonesia, di mana telah terjadi insiden kemalangan bas yang membawa pelajar sekolah menengah ya pada hari Rabu malam, di mana setakat ini terdapat 27 mangsa. Kita mau berdoa untuk keluarga mangsa agar mereka diberikan penghiburan, dan juga kita mau berdoa untuk jalan raya dan pengangkutan di Indonesia agar dapat ditadbir dengan baik. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, Bapa, sekali lagi ya Tuhan kami ingin berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, khususnya di Jakarta yang telah kami dengar berlakunya tragedi kemalangan bas yang membawa pelajar sekolah ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kelegaan Tuhan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan agar mereka akan terus tabah, terus diberikan kekuatan Tuhan untuk mengharungi masa yang sukar seperti ini. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa untuk jalan raya dan juga pengangkutan di Indonesia. Tuhan, agar semuanya akan ditadbir dengan baik. Tuhan, Engkau melihat setiap keperluan negara ini, dan Engkau campur tangan Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalam mentadbir situasi infrastruktur jalan raya dan pengangkutan di negara ini Bapa, agar mereka diberikan hikmat untuk mengatur semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan negara ini, kami serahkan insiden ini ya Tuhan, kiranya pada masa hadapan insiden seperti ini yang merenggut nyawa akan dapat dikurangkan, akan dapat dihentikan ya Tuhan di dalam negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami ya Tuhan, karena Engkau selalu ya Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang mengikuti ibadah Raya DMC Bahasa pada hari ini. Pada waktu ini saya ingin mengalu-alukan Anda yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Saya ingin menjemput Anda untuk meletakkan thumbs up di ruangan komen, dan Anda juga boleh mengisi borang tetamu yang dipost ya di ruangan komen pada saat ini. Sila isikan, karena kami rindu untuk berkenalan, untuk berkomunikasi dengan Anda
Anda dengan lebih lanjut lagi. Ya, terima kasih kerana menyertai kami dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, seterusnya kita akan memberikan wang persembahan. Nombor akaun seperti yang tertera di skrin Anda. Sebelum kita memberi, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih sekali lagi kerana kasih-Mu, berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Bapa, tidak pernah sedetik pun Engkau tidak peduli akan keadaan kami, ya Tuhan. Kami pada waktu ini, ya Tuhan, ingin memberi sedikit kewangan kami, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya ini akan memuliakan nama-Mu, kiranya ini akan memperluaskan lagi pekerjaan-Mu, Tuhan, di muka bumi ini. Kami juga berdoa mengingatkan saudara-saudari kami yang tidak sempat memberi kerana apapun, Tuhan, kekangan mereka. Kami berdoa Tuhan campur tangan dalam keadaan mereka sehingga pada waktu ke depan mereka juga dapat memberi dengan murah hati untuk kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salam AGW ataupun Anniversary and Gift Weekend adalah sumbangan dana untuk pelayanan misi DUMC sempena ulang tahun 2021. Pada tahun ini, senior pastor kita, Pastor Chris Kam, telah mensasarkan 5,5 juta ringgit dan mencabar kita untuk mengumpul sejumlah ini. Semua sumbangan ini akan diberikan kepada badan-badan misi di dalam dan di luar negara. Saudara, mungkin ramai di antara kita yang tidak berpeluang untuk pergi ke negara-negara seperti Afrika, India, China, dan tempat-tempat yang susah untuk kita pergi. Namun, melalui sumbangan kita hari ini, kita sudah secara tidak langsung sampai di negara-negara tersebut dan terlibat dalam misi sedunia. Ada dua cara bagaimana Anda boleh menyumbang. Pertama, menyumbang terus melalui talian online di akaun Public Bank 314-594-2206 di atas nama DUMC, dan Anda pastikan menulis BMAGW. Yang kedua, yaitu melalui janji iman ataupun pledge. Anda boleh mengisi borang online dengan menekan link yang tertera di skrin Anda. Dan semua janji iman ini perlu diselesaikan ataupun dibayar sebelum 31 Mac 2021. Untuk keterangan lanjut, Anda boleh layari dumc.my/give.
Dan sebarang pertanyaan Anda boleh hubungi melalui WhatsApp di nomor yang tertera di skrin Anda. Saudara dan saudari, firman Tuhan berkata, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan anaknya yang memberi. Selamat memberi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom semua, apa kabar? Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua ceria dan sehat di dalam Tuhan. Minggu lepas, kita telah sama-sama menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Eddie tentang keunggulan Kristus. Alkitab mengatakan bahawa setelah kita sudah mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat, kita juga harus membuat keputusan setiap hari untuk menjadi murid Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menuju ke arah kematangan rohani di dalam Kristus. Jikalau kita mahu bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan kita, jikalau kita ingin bertumbuh di dalam karakter kita, bertumbuh di dalam kerohanian kita, jikalau kita mahu bertumbuh dalam skill pekerjaan kita, di dalam menguatkan perhubungan suami isteri, jikalau kita ingin memperkembangkan pelayanan ataupun ministry kita, maksudnya jikalau kita ingin menuju ke satu matlamat, salah satu isu yang harus kita tangani ialah kehanyutan. Mengapa? Kerana manusia mempunyai kecenderungan untuk berhanyut. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana mengelakkan diri kita daripada kehanyutan. Supaya kita akan mencapai rancangan dan panggilan Tuhan yang istimewa untuk diri kita. Dan supaya kita tidak akan hanyut sehingga mengalami kapal karam. Amin teman-teman sekalian. Mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 2, 1-4 untuk minggu ini. Ibrani 2, 1-4. Oleh itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita dengar. Takut kita hanyut kelak. Jika firman yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar dan setiap pelanggaran serta keingkiran mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita mungkin terlepas daripadanya jika kita mengabaikan penyelamatan yang sedemikian besar? Maka mulanya Tuhan telah menyebutkannya dan kemudian orang yang telah mendengar kata-katanya itu turut mengesahkannya. Allah juga telah memberikan kesaksian dengan pelbagai tanda, keajaiban, mukjizat dan pengurniaan Roh Kudus menurut kehendaknya sendiri. Wow. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan perkongsian hari ini ke tangan-Mu. Ajar kami Tuhan, dan berikan kami kefahaman dan juga kemampuan melalui kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Nah, saudara-saudari, saya sekeluarga pernah pergi snorkeling ke Pulau Bunaken, Indonesia. Bunaken adalah satu pulau di utara Sulawesi yang dikurniakan dengan koral-koral ataupun batu karang yang sangat indah dan cantik. Sambil kami menikmati keindahan batu karang di dalam lautan tersebut, kami tidak sadar bahawa kami sudah hanyut jauh daripada tempat asal kami. Lebih kurang 1 kilometer jauhnya. Inilah kehanyutan. Ia berlaku tanpa kita sedari. Ia berlaku di dalam kita menikmati sesuatu. Di dalam kita terlalu fokus dengan keasyikan, keindahan dan sebagainya. Jikalau kita tidak hati-hati,
Arus air yang dibawa akan membawa kita hanyut jauh daripada tempat asal kita. Sebab itu di dalam buku Ibrani yang telah kita baca, Ibrani 21 menyarankan kita bukan sahaja memberikan perhatian kepada segala yang telah kita pelajari di dalam firman Tuhan, tetapi Ibrani menyarankan kita memberikan perhatian yang lebih. Dalam bahasa Inggeris, most careful attention. Perhatian hati-hati yang paling lebih, perhatian hati-hati yang ekstra, supaya kita tidak akan hanyut. Tidak ada yang terkecuali, saudara-saudari. Saya sendiri tidak terkecuali. Jikalau saya tidak hati-hati, saya mungkin akan hanyut. Tidak kira sama ada kita seorang pemimpin, seorang pelajar, seorang missionary, seorang pastor, seorang sijil leader, seorang pelajar, seorang suri rumah tangga, penetua, pekerja pejabat ataupun pekerja sepenuh masa di gereja. Kita semua boleh hanyut rohani jikalau kita tidak hati-hati. Amin. Kehanyutan rohani adalah sangat bahaya kerana tanpa kita sedari, kita sudah jauh daripada Tuhan. Hari ini saya ingin fokus hanya kepada subjek kehanyutan rohani, spiritual drifting. Tidak kira sama ada kita adalah orang yang diberikan kurnia-kurnia yang special, diurapi ataupun dipilih oleh Tuhan. Kita semua berhadapan dengan bahaya kehanyutan, saudara-saudari. Raja Daud contohnya, a man after God's heart. Seorang raja yang dipilih oleh Tuhan dan digelar sebagai seorang yang mengejar hati Tuhan. Pertamanya, Raja Daud bangun dari tempat tidurnya dan berjalan-jalan di atas bumbung istana raja, dan dari atap dia melihat seorang perempuan yang cantik yang sedang mandi. Kesalahan Raja Daud yang pertama ialah dia menyuruh orang untuk bertanya tentang perempuan tersebut. Dari sanalah dia hanyut di dalam godaan. Dan daripada godaan kepada perzinaan. Dan daripada perzinaan kepada pembunuhan. Persoalannya, bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri kita daripada kehanyutan rohani? Boleh saya cadangkan 5 langkah. Dan langkah yang pertama ialah kita harus sentiasa check-in dengan firman Tuhan. Raya 17:9, hati itu licik melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Menjaga hati kita dan memeriksa hati kita dengan sekerap mungkin. Guard and examine our hearts regularly. Kita tidak akan tahu bahawa kita sudah hanyut jikalau kita tidak check-in. Jikalau kita tidak melihat lighthouse ataupun rumah api, kapal kita akan sesat dan hanyut, kan saudara-saudari? Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, kerana dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah, saudara-saudari, kita tidak boleh menyalahkan godaan. Godaan tidak ada salahnya. Maksudnya tidak salah apabila kita berhadapan dengan godaan. Tetapi salahnya ialah apabila kita menyerah kepada godaan. Jadi hati-hatilah. Jangan kita letakkan diri kita di dalam posisi di mana kita akan lemah dan menyerah kepada godaan. Kita harus hati-hati dengan keinginan hati kita. Yohanes 2:15 mengatakan jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam dirinya. Jadi, jikalau kita mengasihi dunia, kasih kita terhadap Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Jadi saudara-saudari, apakah kita mengasihi dunia? Apakah kita mengasihi wang lebih daripada Tuhan? Apakah kita mencari status dan populariti lebih daripada Tuhan? Apakah kita mencari kecantikan dan sebagainya? Hati-hati teman-teman sekalian dengan kegairahan daging, dengan kegairahan mata, dengan keangkuhan hidup. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Iblis menggoda Adam dan Hawa dengan ketiga-tiga cara ini. Kegairahan daging adalah berkenaan dengan kegairahan seksual, lahap makanan iaitu keinginan untuk makan dengan berlebihan dan sebagainya. Kegairahan mata pula adalah berkenaan dengan covetousness atau keinginan untuk memiliki kepunyaan harta benda orang lain ataupun kekayaan dan sebagainya. Dan keangkuhan hidup adalah berkenaan dengan keinginan untuk mendapat pujian orang lain. Keangkuhan cita-cita yang melampau
boasting ambitions, yang keterlaluan dan sebagainya. By the way, iklan di dunia ini juga fokusnya ialah kepada ketiga-tiga perkara ini. Oleh itu, kita harus check in dengan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana boleh kita check in? Kita seharusnya melihat tanda-tanda kehanyutan rohani berbanding dengan firman Tuhan. Dan saya akan senaraikan 5 tanda dengan cepat. Yang pertama ataupun tanda yang pertama ialah kita tidak ada keinginan untuk membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab dan berdoa adalah tanda kita bergantung kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, kita akan hanyut jikalau kita mengabaikan firman Tuhan dan doa. Lebih kita hanyut, lebih kita tidak ada keinginan untuk membaca firman Tuhan dan untuk perkara-perkara rohani. Kita seperti berpusing ke bawah seperti helikopter yang hampir hempas. Ingat saudara-saudari, kita tidak memerlukan tenaga apa-apa pun untuk dihanyutkan. Seperti kita di dalam perahu. Untuk kita hanyut, kita tidak perlu melakukan apa-apa sekalipun. Jikalau kita berhenti mendayung, air arus yang kehilir akan menghanyutkan kita. Sama juga dengan kehanyutan rohani. Kita tidak perlu melakukan apa-apa di dalam kehidupan rohani kita. Dan tanda yang kedua pula ialah kita tidak ada keinginan untuk bersama dengan ahli keluarga Tuhan. Kerana kita mengabaikan Alkitab dan doa, kita secara natural tidak mahu bersama dengan keluarga Tuhan. Mungkin kerana kita rasa bersalah, mungkin kita merasa yang kita sudah tidak layak dan sebagainya. Sebab itu di dalam Ibrani 10:25 mengatakan jangan berhenti daripada berhimpun seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar hari Tuhan itu kian hampir. Di DUMC, kita mendorong setiap ahli gereja untuk menghadiri cell group. Kita harus ingat bahawa kehanyutan tidak akan kelihatan di atas permukaan. Undercurrent ataupun arus bawah tidak kelihatan di permukaan air. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak sedar yang kita sedang di dalam kehanyutan, kan? Sedikit demi sedikit, dan apabila kita sedar pun, kita sudah jauh daripada tempat yang asal. Ia bukanlah sesuatu yang berlaku di dalam satu hari, tetapi ia memakan masa sedikit demi sedikit, mungkin bulanan dan mungkin tahunan. Dan tanda yang ketiga pula ialah kita tidak ada keinginan untuk memberitakan Injil. Kita yang telah diselamatkan melalui kasih karunia Allah tidak lagi ada passion untuk memberitakan berita baik kepada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Injil adalah berita yang terbaik, misi yang terhebat. Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Dan jikalau kita tidak lagi mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil, kita mungkin sedang hanyut rohani. Manakah mungkin kita orang yang berdosa tidak mengongsikan kepada orang lain yang berdosa bagaimana untuk diselamatkan? Kita seperti seorang peminta sedekah yang telah menjumpai sumber makanan. Dan manakah mungkin kita tidak mengongsikan kepada para peminta sedekah yang lain? Amin, teman-teman sekalian. Dan tanda yang keempat yang boleh saya cadangkan ialah kita mempunyai keinginan yang bertambah tentang perkara duniawi. Fikiran kita dipenuhi dengan penghargaan yang kita terima. Fikiran kita dipenuhi dengan kejayaan kita. Dipenuhi dengan pengiktirafan kita. Dengan kemenangan kita. Dengan kekayaan kita dan sebagainya. Kita akan taksub dengan perkara-perkara duniawi yang akan mengakibatkan kita hanyut. Tidak salah untuk kita menerima segala itu, kan? Tetapi kasih kita kepada perkara duniawi akan membutakan mata rohani kita. Satu lagi poin, lebih jauh kita daripada tempat asal, lebih laju gerakan hanyutan kita. Ini akan berlaku apabila kita sudah jauh ke bawah. Dan apabila kita sudah mendengar air terjun, mungkin kita sudah terlambat. Jadi apabila kita bergerak jauh daripada Tuhan, kita akan tidak peduli lagi tentang apa yang kita lakukan sehingga kemusnahan menimpa kehidupan kita. Dan jikalau kita tidak hati-hati, kehanyutan akan berakhir dengan kapal karam. Dan tanda yang kelima yang boleh saya cadangkan ialah kita mula bermain-main dengan dosa. Kita harus berhati-hati dengan dosa parasitik.
Ibrani 12:1. Oleh itu, kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Dan saudara-saudari, ada dosa yang mudah menjeratkan kita. Dan jikalau kita tidak hati-hati dan jikalau ia berterusan, kita tidak akan mampu keluar daripada jerat dosa tersebut. Dosa adalah musuh kita yang paling teruk dan yang akan merosakkan. Dosa akan merampas setiap rancangan baik Tuhan untuk kehidupan saudara-saudari. Dosa kebiasaannya adalah sangat halus. Dan ianya datang dalam bungkusan ataupun packaging yang sangat menarik. Dosa kebiasaannya, saudara-saudari, merayap ke dalam hidup kita apabila kita lalai. Sehingga kita terbiasa dengan fikiran bahawa dosa tidak boleh membahayakan kita. Contohnya, apakah salahnya kita berbohong kerana ramai orang berbuat demikian? Apakah salahnya kita melawat website lucah kerana kawan-kawan kita yang lain juga melakukannya? Apakah salah jikalau kita gosip tentang orang lain kerana ia adalah kebiasaan di tempat kerja dan sebagainya? Hati-hati saudara, dosa akan membuka pintu untuk iblis berkuasa ke dalam kehidupan kita. Dosa juga akan membutakan mata rohani kita akan kehadiran Tuhan dan juga secara halus merampas kekuatan rohani kita. Jikalau kita telah tahu tanda-tanda di dalam diri kita, jangan kita lengah-lengahkan masa lagi. Hari ini kita membuat keputusan untuk berpaling. Matius 16:24 mengatakan, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Wow, follow Jesus, deny ourselves and take up the cross. Hari inilah masanya untuk kita saudara-saudari untuk mengikut Yesus, menyangkal diri kita dan memikul salib. Ini adalah langkah kita yang pertama. Kita check in dengan firman Tuhan. Kita teliti dan melihat tanda-tanda kehanyutan rohani. Nah, cara yang kedua pula ialah untuk kita mengelakkan kehanyutan rohani, ialah kita berpaling kepada Tuhan untuk mendapat penghiburan. Dalam bahasa Inggeris, comfort. Salah satu sebab kita hanyut rohani ialah kita berpaling kepada tempat yang salah untuk mendapat penghiburan. Kita berpaling kepada sesuatu yang seolah-olahnya baik. Hiburan, sinema, panggung wayang, minum-minum bersama kawan, makanan dan sebagainya. Ada pula yang berpaling kepada sesuatu yang tidak baik seperti dadah, alkohol ataupun pornografi dan sebagainya. Kita berpaling kepada perkara-perkara tersebut untuk mendapat penghiburan dan tentunya kita akan hanyut jauh daripada Tuhan. Tuhan kita adalah penghibur kita yang sejati. Amin, teman-teman sekalian. Hanya satu tempat untuk kita mendapat penghiburan yang kekal dan bukan sementara. Mazmur 119 ayat 76 mengatakan, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Wow, kasih setia Tuhanlah yang akan menjadi penghiburan kita. Apabila kita down, apabila kita stres, apabila emosi kita tertekan, kasih setia Tuhanlah yang seharusnya menjadi penghiburan kita. Ingat teman-teman sekalian, inilah keputusan yang harus kita buat, bukan sekali-sekala, tetapi setiap hari. Dan langkah yang ketiga pula, yang boleh saya cadangkan ialah kita terus mengayuh ke arah matlamat kita. Filipi 3 ayat 12-14 mengatakan, bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha. Semoga aku dapat mengambil sesuatu yang kerananya aku telah diambil oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara ku lakukan, melupakan segala yang di belakang dan cuba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke syurga dalam Kristus
Yesus. Paulus mengatakan bahawa dia berusaha ke arah matlamat. Apakah matlamat kita? Kita harus tahu hala tuju kita. Kita semua mempunyai panggilan hidup yang unik di dalam hidup kita, kan? Tuhan ada rancangan yang istimewa, special untuk setiap kita. Panggilan kita masing-masing adalah unik. Tetapi izinkan saya cadangkan bahawa matlamat umum kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ialah untuk mencapai kematangan rohani di dalam Kristus semasa di dunia ini dengan pertolongan Roh Kudus towards Christ likeness, menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita berusaha, saudara-saudari? Pertamanya, kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita memerlukan kekuatan untuk mengayuh ke hulu. Tahukah saudara-saudari, kehanyutan tidak akan berlaku ke hulu, tetapi ia akan selalu menuju ke hilir, downstream. Bukanlah mudah untuk kita bergerak menuju ke hulu, ke atas, atau bergerak bertentangan dengan aliran godaan dunia. It is not easy, I know. Kita harus dengan sentiasa berusaha ataupun berdisiplin jikalau kita mahu bertumbuh secara rohani. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, apabila kita berhadapan dengan godaan, kita memerlukan bantuan Tuhan. 1 Korintius 10:13, setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang, tetapi Allah sentiasa menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Wow! Kasih kurnia Tuhan akan membolehkan kita bebas dari jerat dosa. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Apabila kita menyerah diri kita dan menerima kasih kurnia Tuhan yang begitu besar, kita mampu keluar daripada cobaan dosa. Dan Allah kita adalah setia dan menepati janjinya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, saudara-saudari. Mazmur 73:26, tubuh dan hatiku layu, tetapi Allah kekuatan hatiku dan untukku selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang selalu saya pegang apabila saya lemah dan apabila saya memerlukan kekuatan Tuhan di dalam hidup saya untuk melakukan pelayanan Tuhan dan sebagainya. Dan saya percaya kita semua boleh melakukan yang sama. Dan yang keduanya pula, cara kita mengayuh ialah back to basics. Kita berdisiplin, menguruskan masa kita dengan baik. Kita harus berdisiplin, saudara-saudari. Jikalau kita mau berjaya di dalam hidup ini, disiplin pengurusan masa adalah skill yang paling penting yang harus kita pelajari dan lakukan. Kita sebagai orang Kristian mempunyai kelebihan lebih daripada orang lain kerana kita mempunyai Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin, saudara-saudari. Di dalam kita melakukan senarai perkara yang harus kita lakukan, to-do list, kita juga harus mempunyai senarai yang harus kita henti lakukan, the stop doing list. Jikalau kita sibuk dengan perkara-perkara keduniaan, kita akan hanyut rohani. Jadi hati-hati, saudara. Jikalau kita mahu hidup berjaya di dalam hidup ini dan matang di dalam Kristus, kita harus belajar mengendalikan masa kita. Boleh saya katakan, kalah menang di dalam kehidupan ini adalah berdasarkan dengan disiplin pengurusan masa kita. Dan yang ketiganya, cara kita mengayuh ke matlamat ialah dengan adanya accountability. Jikalau kita sudah berkahwin, kita boleh meminta suami atau isteri kita bertanggungjawab ke atas diri kita. Jikalau kita di dalam cell group, kita boleh minta salah seorang daripada ahli CJ kita untuk menjadi accountability kita. Kita berikan mereka kebenaran untuk memeriksa dan menanyakan soalan-soalan yang tidak selesa untuk kita. Kumpulan accountability adalah salah satu cara yang berkesan untuk kita sentiasa bergerak di dalam landasan menuju ke arah kematangan di dalam Kristus. Jadi, mari kita membuat keputusan hari ini untuk terus berusaha ke arah matlamat untuk mendapatkan ganjaran, iaitu panggilan Allah ke syurga dalam Kristus Yesus. Amin, teman-teman sekalian. Dan yang keempat,
Ataupun langkah yang keempat yang boleh saya cadangkan ialah kita harus bersedia untuk hidup berbeza. Gangguan pemikiran budaya dunia mungkin akan menjadi batu penghalang di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan, kan? Yang mungkin akan membazirkan masa kita, tenaga kita, wang kita dan sebagainya. Untuk mengatasi rintangan ini, iaitu kita harus berani hidup berbeza. We need to live differently. Ini penting. Jikalau kita tidak settle isu ini, iaitu berani hidup berbeza, kita tidak akan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Adalah satu yang mustahil untuk kita hidup mengikut cara dunia. Dan pada masa yang sama untuk kita hidup mengikut cara firman Tuhan. Kerana kedua-duanya sentiasa bertentangan. Nabi Nuh contohnya, dia hidup berbeza dengan yang lain walaupun dia dipersendakan, diperkecilkan, dihina dan sebagainya. Jikalau kita ingin melakukan sesuatu yang signifikan, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bererti di dalam hidup kita, kita harus berani kontra budaya. Kita hidup berbeza daripada budaya dunia yang sekarang ini. Tetapi kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari, ada pepatah Inggeris mengatakan, Jesus does not want to take us out of this world, but to take the world out of us. Maksudnya, Yesus tidak mahu kita di luar dunia kerana dunia adalah misi kita. Tetapi Yesus mahu mengeluarkan keduniaan dari dalam diri kita. Kita berani hidup berbeza dan mempengaruhi budaya menuju ke arah Yesus Kristus. Yesus ada mengatakan di dalam Matius 17:13 bahawa jalan menuju kebinasaan ialah jalan yang lebar dan luas dan ramai orang memilihnya. Hati-hati saudara-saudari, jalan menuju kematangan rohani adalah jalan yang sempit. Tetapi berita baiknya, kita mempunyai kuasa pertolongan Roh Kudus apabila kita menyerahkan diri kita kepada-Nya. Amin. Nah, salah satu cara untuk hidup berbeza ialah dengan memberitakan Injil kepada orang lain atau melibatkan diri kita dalam pekerjaan misi. Ada satu ketika apabila saya sedang kehanyutan rohani 20 tahun yang lalu, seorang elder di DUMC mengajak saya pergi ke pelayanan misi. Dia tahu yang saya memang jauh daripada Tuhan. Bukannya saya berbuat sesuatu yang salah, hanya saya tidak melibatkan diri dalam pelayanan yang dahulunya saya sangat aktif. Saya tidak pergi ke cell group, tidak membaca Alkitab, hanya fokus kepada kejayaan duniawi dan sebagainya. Nah, selepas saya membuat keputusan untuk pergi ke mission trip dan selepas saya pulang daripada mission trip, perspektif saya bertukar, saudara-saudari, dan Tuhan mula membakar hati saya. Jadi, salah satu cara untuk jumpstart passion kita untuk Tuhan ialah dengan menyertai dan melibatkan diri kita dengan pekerjaan misi. Something about missions that will make us love God more. Maybe because missions is the heartbeat of God. Mungkin kerana misi adalah degupan jantung Tuhan. Dan langkah yang kelima dan yang terakhir yang boleh saya cadangkan ialah nombor 5, kita menjadikan Yesus sauh pengharapan kita. Kita mempunyai harapan yang kukuh dan fikiran kita harus bersauh kepada kebenaran. Sebab itu di dalam Ibrani 6 ayat 18 dan 19 mengatakan dengan adanya dua perkara yang tidak mungkin berubah, sedangkan Allah tidak mungkin berdusta, maka hati kita tetap. Kita telah lari mencari tempat berlindung untuk berpegang kepada harapan yang dihulurkan kepada kita. Kita mempunyai harapan ini sebagai sauh kepada jiwa kita. Tetap dan teguh dan masuk sampai ke balik tirai. Wow! Jikalau kita meletakkan harapan kita kepada yang salah, kita adalah di dalam bahaya kapal karam. Jikalau kita meletakkan harapan kita kepada wang, kita akan dalam bahaya kapal karam.
Jikalau kita meletakkan harapan kita kepada bisnes kita, kita akan dalam bahaya kapal karam, saudara-saudari. Jikalau kita juga meletakkan harapan kita kepada anak-anak kita, suami kita, isteri kita, kita juga adalah di dalam bahaya. Malah, jikalau kita meletakkan harapan kita kepada gereja pun, kita adalah di dalam bahaya kapal karam. Hanya satu saja pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 71:5 mengatakan, kerana Engkaulah harapanku, ya Tuhan yang perkasa. Ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak daripada usia mudaku. Amin, saudara-saudari. Kebanyakan kalinya kehampaan dan kekecewaan akan menghanyutkan kita. Kita kecewa di dalam kita menghadapi cabaran hidup, atau kita kecewa dengan orang lain yang tidak mencapai ekspektasi kita. Kita kecewa dengan leader rohani kita. Kita kecewa dengan pastor kita. Kita kecewa dengan ahli CG kita dan sebagainya. Mungkin juga kita kecewa dengan Tuhan kerana Tuhan tidak menjawab doa kita. Ingatkah kita di dalam firman Tuhan Markus 4, di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Di dalam kita menghadapi angin ribut kehidupan, kita tidak lari jauh daripada Yesus, tetapi kita harus berlari menuju dekat kepada Kristus. Jadi hari ini, marilah kita berlari menuju kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sauh pengharapan kita, dan supaya kita tidak hanyut. Amin, saudara-saudari. Kesimpulannya, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh itu, kerana ketidaksempurnaan kita, kita harus hidup dengan kasih karunia Allah setiap hari. Amin. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah dan kasih karunia Tuhan. Ada harinya kita menang atas dosa, ada harinya kita kalah kepada dosa. Dan apabila kita jatuh, kita belajar daripada kesalahan kita dan kita maju ke atas. Kita belajar membuat pilihan yang bijak setiap hari. Ilustrasinya begini, teman-teman sekalian. Hidup kita adalah seperti yoyo. Kita lihat graf yang pertama ini. Garis yang di tengah adalah garis kematangan di dalam Kristus. Dan lain yang bergelombang melambangkan naik turun kehidupan kita. Ups and downs of our lives. Menang dan kalah kita dengan dosa. Banyak pemimpin gereja sejak kebelakangan ini jatuh. Dan kejatuhan mereka bukanlah satu perkara yang berlaku sekelip mata, tetapi adalah kerana mereka tidak hati-hati dengan lebih. Apabila mereka jatuh di dalam dosa dan tidak mempelajari daripada kesilapan mereka. Mereka lalai dan akibatnya mereka jatuh ke bawah. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat Yudas Iskariot. Tahukah saudara bahawa nama Yudas di dalam bahasa Yunani ialah Judah, yang bermaksud pujian, praise dalam bahasa Inggeris. Yudas adalah dipilih oleh Yesus. Yudas juga adalah seorang yang aktif di dalam pelayanan dan diberikan karunia rohani yang hebat, dan juga memberikan komitmennya untuk mengikut Yesus. Alkitab di dalam Lukas 9:1 mengatakan bahawa ke-12 murid Yesus, termasuk Yudas, diberikan kuasa untuk mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Yudas diberikan peluang untuk bersama dengan Yesus Kristus di dunia dan diberikan peluang untuk menyaksikan pelbagai jenis mukjizat. Apabila Yesus memberikan makanan kepada 5,000 orang, apabila Yesus menyembuhkan orang buta, apabila Yesus membangkitkan Lazarus daripada mati, apabila Yesus menenangkan ribut dan sebagainya. Tetapi sedikit demi sedikit Yudas hanyut. Apabila Yudas berkomplot menentang Yesus bersama dengan ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat, iblis memasuki Yudas Iskariot. Yohanes 13:2 mengatakan, semasa Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam, iblis sudah pun menimbulkan niat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Kehanyutan rohani Yudas berterusan sehingga dia rela menerima wang upahan untuk mengkhianati Yesus. Dan akhirnya Yudas menyesali perbuatannya, lalu mengembalikan 30 keping perak di hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas pun mencampakkan keping-keping wang perak tersebut ke bait suci. Tetapi sedihnya, dia membuat keputusan yang salah. Dia menggantungkan dirinya. Hati-hati saudara, apabila kita hanyut
dan tidak belajar dan bertobat daripada kesalahan kita, kita akan menghadapi kapal karam. Berbanding dengan Petrus pula. Petrus juga dipilih oleh Yesus dan Petrus juga membuat komitmen sama seperti Yudas. Kurnia yang sama juga diberikan kepada Petrus, kuasa mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Petrus juga diberikan peluang untuk bersama Yesus di dunia dan menyaksikan pelbagai jenis mukjizat seperti Yudas. Petrus juga adalah orang yang pertama memanggil Yesus anak Allah. Tetapi Petrus juga hanyut dalam tujuan asalnya. Walaupun Petrus mengatakan kepada Yesus bahawa dia rela mati untuk Yesus, tetapi apabila Yesus dihukum dan diseksa, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada kali ketiga, Petrus kesal dan menangis. Petrus walaupun hanyut, tetapi bertaubat dan kembali kepada Kristus. Apabila Mary Magdalena melihat makam yang kosong, Petruslah yang di antara murid-murid Yesus yang berlari ke makam yang kosong tersebut. Apabila murid Yesus menangkap ikan di Tasik Tiberias, Petruslah yang pertamanya terjun ke dalam air menuju ke Yesus. Di situlah Petrus dipulihkan apabila Yesus menanyakan apakah dia mengasihi Yesus 3 kali. Ingatkan saudara-saudari, Petrus adalah di antara orang yang penting di dalam pembangunan gereja awal. Petrus juga adalah orang yang mati syahid, martyr di Roma. Dan apabila dia disalibkan, dia memilih untuk disalibkan secara terbalik. Kerana ia mengatakan bahawa ia tidak layak disalibkan seperti Yesus. Jadi apabila kita melihat kepada graf yang kedua, ia menunjukkan kepada kita walaupun kita naik turun di dalam kehidupan kita, tetapi kita berhati-hati dan belajar daripada kesalahan kita. Kita bertaubat setiap kali kita membuat dosa. Kita tidak membenarkan kemunduran di dalam hidup ini dan mengakibatkan kita hanyut jauh daripada Tuhan. Kita belajar untuk membuat keputusan bijak setiap hari. Semuanya ini kita lakukan dengan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kita akan mendapat kematangan di dalam Kristus Yesus. Seperti Petrus, saudara-saudari. Inilah yang kita mahu di dalam hidup kita. Amin. Hari ini adalah peluang untuk kita memberikan komitmen yang baru kepada Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita yang hanyut. Kita lihat tanda-tanda yang telah saya kongsikan dan saudara-saudari sendiri akan tahu sama ada kita hanyut jauh ataupun hanyut dekat. Seperti Petrus, kita tidak terlambat. Apa yang perlu untuk kita buat ialah membuat keputusan untuk kembali ke pangkal Tuhan. Jikalau ini adalah keinginan saudara-saudari untuk membuat keputusan berpaling daripada kehanyutan kita dan kembali kepada Tuhan, boleh saya cadangkan kita type emoji angkat tangan ataupun emoji melutut ataupun hanya type perkataan amin. Apa yang penting ialah kondisi hati kita. Korban untuk Allah ialah hati yang hancur. Hati yang hancur dan sesal, ya Allah, tidak akan kau remehkan. Mazmur 51 ayat 17. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hidup ini adalah penuh dengan cubaan dan cabaran. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan hati-hati. Berikan kami kekuatan untuk terus berusaha. Ajar kami supaya sentiasa check-in setiap hari untuk dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk berpaling kepada Tuhan untuk mendapat penghiburan. Ajar kami juga untuk kami terus mengayuh dengan tenaga dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan ajar kami supaya kami sedia untuk hidup berbeza, memberkati orang lain. Ajar kami juga supaya kami menjadikan Engkau sauh pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Dengan itu, marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.
Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. God bless. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih